A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya raikan yang bahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Faisal selaku pensyarah untuk subjek Islam dan Sekularisme. Saya Hendra Aswardi bin Abidin, nombor pelajar GB0897. Pelajar pada hari ini akan membincangkan dan akan mengulaskan berkaitan dengan tajuk 3 tahap sekularisme. Tapi sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan sekularisme. Menurut Kamus Dewan, sekular bermaksud kebaikan berkaitan dengan keduniaan yang tidak langsung melibatkan keagamaan. Dan menurut Kamus Dewan juga, sekularisme ini bermaksud kefahaman ataupun doktrin pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Jadi dengan kata lain, bermaksud dengan sekularisme ini bermaksud pengasingan di antara agama dan kefahaman di antara kefahaman manusia itu sendiri. Okey, menurut pandangan barat, sekularisme ada 3 tahap utama. Yang pertama, pertemuan pihak gereja dengan kebangkitan rakyat, iaitu ketuhanan. Dalam bab ini menunjukkan bahawa kezaliman rakyat ini terhadap kezaliman gereja terhadap rakyat dan wujudnya pergaduhan di antara gereja merupakan kitab dan pengajaran itu sendiri. Dan ini menimbulkan kebencian di kalangan rakyat kerana gereja menggunakan kuasa mereka sewenang-wenangnya. Jadi mereka menzalimi rakyat dan akhirnya rakyat akan timbul kebencian kepada agama dan seolah-olah agama ini terlalu zalim kepada rakyat. Menunjuk seolah bahawa ajaran yang dibawa oleh gereja itu bukannya untuk mengajak ke arah yang baik, tapi mengajak ke seolah macam menghukum rakyat dan menzalimi rakyat sendiri. Itu adalah tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua pula, iaitu pertemuan antara sains dan agama. Kita semua tahu bahawa sekarang pada zaman ini manusia terlalu bijak, terlalu banyak benda-benda baru yang dicipta, yang dikaji daripada sains. Dan seolah-olah bahawa pada zaman ini sains itu lebih penting daripada perihal agama itu sendiri. Jadi ini seolah-olah bahawa pada zaman ini revolusi sains telah wujud di kalangan manusia. Jadi dari sini menunjukkan bahawa dunia tapi mengikut kajian bahawa dunia sains ini gagal dalam mencari ketuhanan ataupun keagamaan. Kerana walaupun sehebat mana pun sains itu, tapi langsung tidak wujud agama ataupun ketuhanan dalam sains. Ini kerana sains dia lebih mengajak kepada kebendaan. Dia mengajak manusia ini lebih kepada kebendaan dan bukannya keagamaan. Jadi jadi masyarakat ataupun dunia ini menggunakan sains cuba untuk merungkai setiap yang berkaitan dengan agama, tetapi mereka gagal untuk mendalami agama itu dengan menggunakan sains. Contohnya ada sekarang ada IT-nya, internetnya, handphone dan sebagainya. Walaupun sehebat mana pun teknologi kita, tapi ia gagal menyemaikan rasa ketuhanan dalam diri manusia itu sendiri. Jadi dengan ini akan berlakulah sekularisme, iaitu pengasingan antara sains dan agama itu sendiri. Jadi
Selain daripada itu, manusia juga menganggap bahawa tanpa adanya sains walaupun tanpa agama, mereka rasa agama itu tak berapa penting, kerana bagi mereka sains lebih penting daripada agama. Jadi ini akan melahirkan masyarakat yang lebih percayakan sains berbanding agama, kerana sains itu memang jelas pada depan mata berbanding agama yang tidak jelas depan mata. Jadi manusia sekarang ni lebih kepada perkara logik berbanding dengan perkara-perkara yang di luar fikiran mereka. Apa yang ada depan mata, itu yang mereka percaya. Okey, itu berkaitan dengan tahap yang kedua, iaitu pertimbangan sains dan agama. Untuk yang ketiga pula, tahap yang ketiga iaitu manusia melupakan agama dalam mencari kehidupan. Dalam bab ini seolah manusia berprinsip bahawa dalam mengejar kekayaan dunia, mereka lupa akan kekayaan di akhirat. Mereka lebih pentingkan dan kemudian mereka mengubah kehidupan ataupun mereka memperbaiki kehidupan ini dengan cara kebendaan, bukan dengan caranya bukan dengan cara keagamaan, dengan memohon bantuan daripada Allah atau memohon pada Tuhan dan sebagainya. Tapi mereka lebih untuk mendapat suatu benda tu, mereka boleh buat apa secara sekalipun, tak kisah baik ataupun buruk, yang penting mereka dapat apa yang mereka nak. Kerana bagi mereka kebaikan ataupun kejahatan itu yang menilainya adalah manusia, bukannya itu adalah manusia yang pandai menilai, bukannya Tuhan. Jadi sebab itulah dalam tahap yang ketiga ini manusia menjadikan agama, melupakan agama semata-mata untuk mencapai kehidupan mereka di dunia, mencapai keinginan mereka di dunia. Jadi selain itu, dalam bab ini juga tujuan kehidupan mereka lebih kepada untuk mencari kekayaan, untuk mencari kemewahan, dan untuk memenuhi nafsu ataupun memenuhi kehendak diri mereka tanpa memikirkan apa akibat, apa kesan dan sebagainya. Jadi dan ini dapatlah disimpulkan bahawa dalam sekularisme itu mempunyai 3 tahap utama, yang mana tiga tahap ini seolah-olah mengasingkan antara kefahaman agama dan prinsip ataupun kefahaman manusia itu sendiri. Jadi saya rasa setakat ini dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.